Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal prediction ataupun ramalan berapakah bounty terbaru untuk Kid, Law dan juga Killer selepas tamatnya Perang Warna. Walaupun aku tahu berkemungkinan besar bounty terbaru untuk mereka semua selepas berjaya memenangi Perang Warna akan direvealkan dalam chapter terbaru minggu ni, tapi aku rasa masih belum terlambat kot untuk aku sharekan prediction aku sendiri berapakah bounty terbaru untuk diorang bertiga selepas berjaya menewaskan dua orang Yonko untuk dalam Perang Warna. Sebelum ni aku dah buat prediction untuk bounty terbaru Luffy, Zoro dan juga Sanji. Kepada sesiapa yang masih lagi tak tengok video tu dan nak tahu pendapat aku berapakah bounty terbaru untuk Monster Trio selepas berjaya menewaskan dua orang commander Beast Pirate dan juga the strongest creature in the world iaitu Kaido, korang boleh je tekan ke atas ni ataupun link video aku ada letak dalam description. Ok, macam biasa semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen kat bawah. Ok, kita share pendapat dan hormat pendapat-pendapat orang lain juga. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Macam apa yang kita tahu, Kid, Law dan juga Killer merupakan antara tunjang yang penting bagi memenangi peperangan kali ni, disebabkan mereka bertiga antara karakter yang terlibat bersama dengan Luffy dan Zoro bagi menentang dua orang Yonko iaitu Kaido dan juga Big Mom. Malah betapa besarnya peranan untuk tiga karakter ni dalam Perang Warna sehingga kan karakter diorang patut diberikan kredit atas kejayaan Luffy dalam memenangi pertarungan menentang Yonko Kaido. Disebabkan korang jangan lupa, kalau bukan disebabkan rancangan mereka untuk memisahkan Kaido dan juga Big Mom ke tempat yang lain, berkemungkinan besar peluang untuk mereka menewaskan dua orang Yonko ni memang cukup tipis. Sebabnya selagi Big Mom dan Kaido berada dekat satu tempat yang sama, selagi itulah diorang memang cukup struggle untuk berhadapan dengan dua orang Yonko sekaligus. Yelah, kalau kita tengok dalam pertarungan sebelum ni pun, sewaktu masih lagi berada dekat atas tengkorak Onigashima, gandingan serangan yang telah dilakukan oleh Big Mom dan Kaido memang cukup berbahaya. Serangan yang telah dilakukan oleh mereka berdua seakan tak ada tandingan dan seakan satu bencana alam yang cukup besar telah berlaku. Yang mana kalau diorang berjaya menyerang Kaido sekalipun, Big Mom dah pasti akan mengambil kesempatan untuk membuat serangan balas waktu diorang sedang leka. So dengan cara memisahkan Big Mom dan Kaido je lah merupakan satu-satunya jalan yang diorang ada untuk menewaskan mereka berdua. Dan akhirnya dengan gandingan dua orang kapten iaitu Law dan juga Kid telah pun berjaya untuk menewaskan Yonko Big Mom. Jadi aku rasa kita akan start lebih dahulu dengan prediction bounty terbaru untuk karakter Killer. Yang mana kita pun tahu untuk dalam perang kali ini, pada awalnya Killer merupakan antara karakter yang terlibat dalam pertarungan menentang Big Mom dan Kaido sewaktu masih lagi berada dekat atas tengkorak Onigashima. Selepas dari itu, Killer telah pun memainkan peranan yang cukup besar bagi menewaskan salah seorang pengkhianat yang telah berpihak dengan Kaido iaitu Basil Hawkins menggunakan serangan Sonic Blade. Dan kalaulah Killer gagal untuk menewaskan Hawkins dalam pertarungan tersebut, nyawa untuk kapten dia iaitu Eustace Captain Kidd memang dalam keadaan yang bahaya disebabkan Hawkins telah pun memerangkap body Kidd dalam salah satu kemampuan beliau. Atau mudah kata nak bagi lagi senang faham kan, Kidd ni dah terkena santau dengan si Hawkins ni. Contohnya setiap serangan yang telah dilakukan oleh Killer terhadap Hawkins, Hawkins tak ada efek pun terhadap serangan yang telah dilakukan oleh Killer. Malah apa yang mengejutkan, efek serangan tersebut telah pun terkena dekat Kidd yang sedang berhadapan dengan Big Mom. So bounty pertama untuk Killer yang telah direvealkan sebanyak 162 juta berry. Manakala selepas time skip pula, bounty Killer telah pun meningkat sebanyak 200 juta berry. So peningkatan untuk jumlah bounty karakter Killer sebelum dan selepas time skip memang tak berapa nak banyak sangat lah. Cumanya disebabkan Killer telah pun berjaya menewaskan Basil Hawkins dalam Perang Warna yang mempunyai bounty sebanyak 320 juta berry, dan dia juga telah terlibat dalam pertarungan di antara Luffy, Zoro, Law, Kid dan Killer menentang dua orang Yonko iaitu Big Mom dan Kaido. Jadi aku berpendapat berkemungkinan besar selepas tamatnya Perang Warna, bounty Killer akan meningkat sebanyak 500 ke 800 million berry. Salah satu sebab kenapa aku rasa bounty Killer akan meningkat sebanyak tu disebabkan Killer merupakan orang kanan untuk Captain Kidd dan dia juga memainkan peranan yang cukup besar untuk dalam perang kali ni. Untuk karakter Captain Kidd pula, macam apa yang kita tahu, beliau telah pun bertarung mati-matian untuk menewaskan Yonko Big Mom bersama dengan Law selepas Kidd dengan Law telah pun membangkitkan kemampuan sebenar untuk kekuatan Devil Fruit beliau dan mereka telah melancarkan serangan combo untuk menewaskan Big Mom iaitu Dampang. Lalu disebabkan serangan tersebut juga, Big Mom terus dia tercampak jatuh
ke bawah dalam tanah. So untuk dalam perang Wano ni, percaya ataupun tak, memang tak disangka gandingan Law dengan Kid mampu untuk menewaskan Big Mom. Sebabnya bagi aku kekuatan untuk Big Mom ni memang lain macam tau. Dan kalau kita tengok dari segi kemampuan, dah tentulah Big Mom lebih berkelebihan daripada mereka berdua. Tapi last-last dengan kebijakan mereka mengatur strategi untuk menewaskan Big Mom, akhirnya Law dengan Kid berjaya juga untuk menewaskan Big Mom. So kita dapat tengok bounty pertama untuk Kid telah pun direvealkan sewaktu dekat Pulau Sabaudi, yang mana bounty pertama Kid lebih unggul dari bounty Luffy pada waktu tu sebanyak 315 juta berry. Manakala selepas time skip pula, bounty Kid telah pun meningkat sebanyak 470 juta berry. Malah Kid pun telah kehilangan sebelah lengan kiri beliau di tangan salah seorang kru Yonko Shanks. Dan selepas time skip, Kid pun telah berusaha untuk menubuhkan satu kerjasama bersama dengan Apo Dawkins untuk menumbangkan Yonko Shanks. Tapi malangnya kerjasama mereka tak menjadi pun selepas secara tiba-tiba Kaido telah pun muncul ke sana dan Kid telah pun dikhianati oleh mereka berdua. Jadi disebabkan dalam perang Wano, Kid dengan Law telah pun berjaya menewaskan salah seorang Yonko, dan tentulah bounty mereka berdua akan meningkat dengan cukup tinggi sama juga macam Luffy. So aku berpendapat berkemungkinan besar bounty terbaru untuk Kid selepas berjaya menewaskan Yonko Big Mom akan meningkat sebanyak 1.8 bilion ke 3 bilion berry. Sebabnya bounty Yonko Big Mom pun dah sebanyak 4.388 bilion berry. Jadi aku percaya sangat, dan tentulah level untuk Eustace Captain Kid sekarang ni dah semakin meningkat dan menjadi buruan utama. So bagi aku tak heran lah kalau bounty Kid selepas tamatnya perang Wano akan meningkat dengan cukup mendadak melebihi 2 bilion berry. Manakala untuk karakter Law pula, macam apa yang kita tahu, Law adalah orang yang pertama telah pun mengajak Luffy untuk menubuhkan satu ikatan kerjasama bagi menudukkan Yonko Kaido. Malah semua rancangan yang telah dibuat oleh Law memang cukup cantik tau. First diorang kacau dekat Pang Hazard dulu, lepas tu diorang tewaskan Doflamingo, dan yang terakhir barulah diorang melakukan pergerakan untuk menewaskan Yonko Kaido. So bagi aku, Law merupakan salah satu karakter yang patut diangkat lah dalam usaha mereka untuk menewaskan Yonko Kaido. Law memang merupakan antara karakter yang paling penting dalam usaha mereka menewaskan Kaido. Dan last Law telah terlibat untuk menewaskan Big Mom bersama dengan Eustace Captain Kid. So bounty pertama untuk Law yang telah direvealkan dekat Pulau Sabaudi sebanyak 200 juta berry. Dan selepas time skip, Law telah pun diangkat menjadi salah seorang Shishibunkai bounty sebanyak 440 juta berry. Manakala selepas tamatnya insiden dekat Dressrosa yang mana Luffy telah pun berjaya menewaskan Doflamingo, bounty Law telah pun meningkat sebanyak 500 juta berry, sama je macam bounty Luffy pada waktu tu. Jadi aku dapat rasakan selepas tamatnya perang Wano, bounty Law akan meningkat sebanyak 2 bilion ke 3.2 bilion berry. Aku dapat rasakan bounty Law akan lebih tinggi berbanding bounty Captain Kid selepas tamatnya perang Wano. Sebabnya macam apa yang kita tahu, Law telah pun bersama dengan Luffy sejak dari Pang Hazard lagi, dan Law telah pun membuat kekacauan dan ancaman sejak dari Dressrosa lagi. So lepas muka dia lagi yang membuat kekacauan, sama je macam muka si Luffy tu. Dan disebabkan itulah aku dapat rasakan bounty Law akan lebih tinggi dari bounty Kid. Tapi tak adalah jauh beza sangat pun, lebih kurang saing-saing jugalah. Jadi itu je lah kot pendapat aku untuk dalam video kali ni. Apa pun kita tunggu je lah bounty sebenar untuk mereka semua selepas tamatnya perang Wano berkemungkinan akan keluar dalam minggu ni. Kalau prediction aku untuk dalam video ni salah pun, aku tak kisah pun. Dah nama pun prediction pendapat aku sendiri kan. So belum tentu sama macam bounty sebenar yang akan dikeluarkan dalam chapter terbaru. Jadi macam biasa, korang drop je pendapat korang pula dekat ruangan komen, ok? Aku nak tahu juga pendapat korang macam mana. Aku nak tahu berapakah pendapat korang untuk bounty-bounty terbaru Law, Kid dan juga Killer. Korang drop je komen dekat bawah, ok? Kita share pendapat. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.